Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu lagi untuk hadir dalam majlis ilmu, yang masih lagi diberikan ruang untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama yang dituntut oleh syarak untuk kita memperbetulkan perjalanan kita di dunia agar kita mendapat perjalanan yang betul di akhirat yang boleh membawa kepada syurga. Dan kita hari ini kita mempelajari pelajaran yang dikatakan ilmu yang bermanfaat dari qaulullah, perkataan Allah, dan qaulur Rasul, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Seorang lelaki yang bernama Hajjaj Ibn Muslim Al-Khushairi An-Naisaburi dilahirkan pada tahun 206 Hijrah di Naisabur, yang mana dia termasuk di kalangan yang dikatakan pada zaman tabi'in, ya, dia termasuk di kalangan golongan tabi'in yang akhir penghujung, ya. Muslim, Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, semua kategori yang terakhir. Dan dia merupakan imam yang besar, yang mana orang yang mempelajari hadis antara Bukhari dan Muslim kehebatannya sama, namun dikatakan Bukhari melebihi kehebatannya. Namun kehebatan itu diiktirafkan oleh para ulama. Kesahihan Bukhari dan Muslim tidak ada keraguannya. Bila digabungkan kedua-duanya yang dikatakan muttafaqun alaih, merupakan sebaik-baik khabar ataupun dalil menjadi hujah pada agama kita yang tidak ada syak wasangka bagi mereka yang menganut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bagi Syiah dia menolaklah, tapi bagi kita yang berpendirian, ini merupakan satu usul dalam kehidupan kita beragama, kerana periwayat-periwayat hadis yang disampaikan, yang sampai melalui hadis-hadis mereka adalah siqah, yang boleh dipercayai tanpa ragu-ragu. Baik, Ustaz Adli dah mengajar sampai hak mana? Kalau ikutkan, dia tak pakai kitabnya ke kita tak beli kitab? Okey. Jadi kalau ikutkan hadis yang terakhir diajar berkaitan dengan 186 187 188, khilaf ulama sini. Okey, kita ambillah 187. Dan ia termasuk dalam berkaitan bab ini, bab haid. Hadis 187 an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama minal laili faqada hajatahu summa ghasala wajhahu wa yadayhi summa nama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bangun pada malam hari, lalu dia buang air, kemudian dia membasuh muka dan dua tangannya, lalu tidur kembali. Okey, 188 dah. 188 dah. Tapi 188 buat last time. Ya. Okey, tak apa kalau begitu. Kita baca 188, tadi 187. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-salati qabla an yanama. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bila hendak tidur sedangkan ia dalam berjunub, beliau berwuduk lebih dahulu seperti wuduk akan sembahyang. Ya. Qabla ayyanama, dia tak tambah kat sini, sebelum dia tidur. Okey. Okey, dia tak tambah, nanti saya tambah je. Okey. Hadis 188
dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah apabila hendak tidur, ia di dalam junub, maka dia akan berwuduk lebih dahulu seperti wuduk akan sembahyang sebelum dia tidur. Dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita, pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin yang sentiasa berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf kata, sehingga di dalam bilik itu ataupun dalam bilik air dia menyaksikan perbuatan Rasulullah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah merupakan hadis-hadis yang besar maknanya bagi hukum hakam orang yang berkeluarga, sehingga maaf kata di dalam bilik air pun Aisyah meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga dalam selimut pun diriwayatkan hadis tersebut. Amat penting kita mengetahui. Tetapi golongan-golongan Syiah, dia memandang hadis Aisyah di antara hadis yang jahat. Dahlah dia menganggap Aisyah itu jahat. Na'udzubillah min dzalik, kalimatul kufur yang keluar daripada mulut Syiah, mengkhianati atau menghina Ummul Mukminin, mak kita, mak bagi orang yang beriman. Di mana Aisyah merupakan wanita yang bersih, wanita yang mulia, yang Rasulullah memujinya, dan dia adalah wanita yang mana Rasulullah kahwin anak dara, dan ia berumur 18 tahun ketika baginda wafat. Tetapi 18 tahun dia dengan ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Hukum hakam ada di dalam mindanya, dalil-dalil boleh dikeluarkan bila-bila masa. Ni dia Ummul Mukminin. Tetapi bila kita menyaksikan, kalau tidak ada Aisyah dalam meriwayatkan hadis-hadis, kita takkan tahu tentang hukum hakam rumah tangga ataupun pengurusan suami isteri. Takkan tahu. Aisyah mencerita dalam beradab, menjaga adab-adab bercerita. Tetapi bagi golongan Syiah mengatakan Aisyah menceritakan keaiban di dalam rumah, keaiban bersama Rasulullah. Jahatnya golongan Syiah. Jadi di sini sebenarnya dengan adanya Aisyah Ummul Mukminin, dia menceritakan apa yang berlaku adalah sebagai hukum hakam yang perlu kita ketahui. Kalau tak, kita tak tahu macam mana begini yang kita nak buat, bagaimana begini kita nak buat, bila keadaan begini bagaimana, semua kita tak tahu. Hatta dalam hadis ini pun kita tak nampak, kita takkan tahu Rasulullah berwuduk selepas dalam keadaan janabah, yakni selepas bersama isteri dia. Okey, di sini datang dalil-dalil yang menunjukkan apa yang Rasulullah buat. Dan bila dia Aisyah menyampaikan hukum hakam ini dengan arti kata lain, kita sedang memperolehi pahala-pahala untuk kita beramal. Perbuatan-perbuatan Rasulullah, apa juga yang dia buat, maka kita perlu beramal. Ikut hak mana kita mampu. Memang ada poin pahala di situ. Okey, apa juga perbuatan Rasulullah semua baik. Okey. Jadi dalam hadis ini Aisyah menyaksikan Rasulullah apabila hendak tidur, sedangkan ia dalam janabah, dalam keadaan yang tidak bersih ataupun dalam keadaan hadas besar, beliau akan berwuduk lebih dahulu seperti wuduk nak sembahyang sebelum dia tidur. Dan kita tahu di antara sunnah sebelum tidur adalah berwuduk seperti wuduk solat. Dan dari dalil ini juga menunjukkan kepada kita, maaf kata, dalam bab ini ditunjukkan haid. Tajuk ni dia tunjukkan haid, tapi tang mana haid di sini? Nak menceritakan wanita-wanita yang dalam period, dalam haid boleh mengambil wuduk, ya, walaupun dia dalam haid. Tapi bukan mengambil wuduk untuk solat, tak. Mengambil wuduk sebagai untuk membersihkan diri dia, biasa seperti perbuatan Rasulullah. Cantik Imam Muslim menunjukkan, ya, kalau mengikutkan janabah hadas besar, buat apa wuduk? Kan? Rupanya wuduk ini tidak semestinya untuk dilakukan untuk solat. Tetapi wuduk ini barang siapa yang melakukan berwuduk, membersihkan diri dengan cara berwuduk, maka dia akan dapat pahala walaupun dia dalam keadaan janabah ataupun dalam haid. Dan kita menyaksikan Rasulullah berwuduk dalam berbagai-bagai bentuk. Dalam janabah dia nak tidur, dia akan berwuduk. Nanti kita akan saksikan lain. Dan nanti kita akan saksikan nak makan, dia pun berwuduk kalau dalam janabah. Ataupun berbagai-bagai bentuk yang menunjukkan galakkan kita sentiasa berwuduk. Subhanallah, ya. Imam Muslim dalam mengaitkan hadis ini, kita pun tak perasan, ya, tak mana wanita haid dalam bab ni. Rupanya nak menceritakan bahawa wanita yang dalam haid tak menjadi masalah jika dia nak berwuduk. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah apabila dia berada dalam janabah, beliau berwuduk lebih dahulu sebelum makan atau tidur. Macam mana tafsiran dalam buku ni agak tidak selesa. Kalau kita tafsir harfiah, dia tak kena. Dia lebih dahulu, macam mana kita nak sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia berada dalam janabah, beliau berwuduk, ya, seperti wuduk solah lebih dahulu sebelum makan dan minum. Lis solah tu dia ada, dia tak buat sini. Seperti Kak punya tak tahu macam mana matannya. Ya, okey. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, lihat Aisyah menyaksikan perbuatan Rasulullah. Rasulullah apabila berada dalam janabah, dalam junub, ia berwuduk lebih dahulu sebelum makan dan wuduk, dan tidur. Dan ia dikaitkan bagi wanita-wanita di dalam keadaan haid, disunnahkan, digalakkan jika mereka dalam keadaan haid itu nak makan dan juga nak tidur, berwuduk, dapat pahala. Okey, berwuduk dapat pahala. Nak makan, maksud di sini lebih cenderung kepada makan macam sarapan, makan tengah hari, makan malam. Kalau macam makan chewing gum, kacang dan kelas ni, ya, itu tak payah wuduk, tak apa kan. Okey. Jadi galakan itu menunjukkan satu perbuatan. Mula kita tak terfikir, ya, orang yang dalam junub ni nak kena ambil wuduk. Pasal kita tahu mandi wajib. Bila sebut dalam junub, mandi wajib. Tapi bila kita saksikan hadis ini, kalau peringkat dia wajibnya mandi wajib bila masuknya waktu solat, itu wajib. Okey, kalau sebelum tu tak menjadi masalah. Tetapi bila nak solat, maka wajib. Tetapi wuduk tak menjadi masalah bila-bila masa. Okey. Okey, kita melangkah, ya. Kalau ada soalan, tanya. An Abdullah ibni Abi Qaisin qala sa'altu Aisyata an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara haditha qultu kaifa kana yasna'u fil janabah akana yaghtasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaghtasila qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu. Naam. Yang haid tu, Aywa. dia berwuduk sebelum tidur juga ke atau sama dengan janabah juga atau biasa-biasa? Ya, dia buat sebelum tidur dia buat, sebelum makan pun dia buat bagi wanita haid. Ya, galakkan kepada yang kita katakan sebelum tidur dan galakkan kepada sebelum makan. Bagi bila lah. Itu yang kita katakan makan mengikut 3 waktu yang utama. Dan sebelum tidur lah. Dan sebelum tidur. Kenapa sebelum makan? Wallahu a'lam. Bersihkan diri sebelum makan. Ittiba' Rasul. Oleh kerana itu dalam bab ini kita menyaksikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membetulkan fahaman kita orang Arab dahulu, yang mana wanita-wanita yang dalam haid mereka menganggap kotor. Ya, terutamanya kaum Yahudi. Kaum Yahudi dia tidak akan makan makanan wanita-wanita yang dalam haid. Dia masak, ya, wanita dalam haid tu masak nasi goreng bagi kat dia, aku tak makan. Bahkan wanita-wanita yang dalam haid bagiku golongan Yahudi, dia akan letak rumah tu sebelah rumah dia. Ni rumah banglo, ni rumah orang dalam ni. Macam rumah Pak Gad tu, kamu jaga dirilah Pak Gad kejap. Dalam 2 sampai kamu suci. Jahat Yahudi. Lalu Rasulullah nak betulkan fahaman ni. Kita tahu, ya, bila wanita di zaman sebelum Islam datang mengajar, wanita-wanita yang dalam iddah kematian suami berapa lama? Itu kita 4 bulan 10 hari berdalilkan dalam surah Baqarah. Tapi orang Yahudi setahun. Tak boleh make up, tak boleh mandi. Duduk dalam tu. Bak kata kalau dia tanggal baju dia campak kat kucing, kucing mati. Ya, punyalah fahaman dahulu. Dan fahaman Yahudi pula memahamkan bahawa wanita dalam haid tak boleh bersama kerana dianggap najis. Dan tak boleh masak, tak boleh apa. Kamu makan, masak, kamu makan sendiri.
Itu fahaman. Sehingga Rasulullah SAW satu hari, ya, nak betulkan fahaman ni, dia berada di rumah Aisyah, dan Aisyah waktu tu dalam haid, ya, baru je lepas minum air, lalu Rasulullah ambil cawan tu, dia tengok kat mana Aisyah minum, ya. Lalu dia nak minum, Aisyah kata, ya Rasulullah, aku dalam haid, aku minum. Rasulullah terus minum. Nak membatalkan fahaman wanita dalam haid itu najis. Tu dia. Tetapi fahaman itu telah dibawa, fahaman Yahudi ini telah dibawa pada masyarakat kita. Kalau kita dengar radio IKIM, kami adalah produk Muslim, dari pengilang-pengilang Muslim, yang mana pembuatnya dicerita gini-gini orang yang berwuduk, dan kita tidak mengambil orang yang dalam haid untuk bekerja dalam kilang kami, melainkan dia dikeluarkan, dimasuk bahagian lain. Itu fahaman Yahudi, kita katakan. Apa kata produk Islam, kilang Islam, ya. Dan segelintir pada fahaman, wallahu alam, waktu kami belajar di Pakistan, foreigner dari mana ya, yang dari Amerika tu, dia bawa fahaman Hanafi. Dia pun tidak makan, wallahu alam, mazhab Hanafi bagaimana kedudukannya, tapi dia tak akan makan wanita-wanita yang dalam haid. Kita kata sama dengan fahaman Yahudi. Dan mereka kalau nak makan kedai, mereka agak, kalau kedai tu kedai perempuan, mereka agak berhati-hati, tak akan makan, susah, ya. Tapi kedai pondan boleh pula, kan, pasal dah menang dalam rayuan. Baik. Jadi perbuatan Rasulullah SAW begitu kedudukannya, ya. Dia walaupun dalam janabah, dia apa ni, dia berwuduk dulu. Ustaz, Ya, nam. hukum kalau kedai orang pondan macam mana kita bayar Islam? Kedai orang pondan, aduh, agak-agak kedai orang pondan dengan orang kafir mana yang ni berat? Pun kita makan kan, asalnya makanan tu tak menjadi masalah, ya. Orang pondan buat ke orang kafir buat, boleh makan selagi ada halal. Bukan logo halal, tapi halal, kan. Tak apalah makan. Tapi kita tengok, kalau kita makan di situ akan menyebabkan dia punya apa, ekonomi kukuh, dan dia mempondankan ramai orang, maka kita kata tak boleh. Baik. Okey, ada apa pertanyaan di sini? Nabi Muhammad duduk saja sebelum tidur, tapi besok ni dia gosok juga. Ya. Lepas berwuduk, esoknya nak janabah, nak solat tu, ya, dia akan mandi. Dan ada satu dalam hadis, kalau kita buka fiqh sunnah tu, kita akan jumpa satu hari Rasulullah SAW, ya, dia bangun, Bilal iqamah, dia tengah susun saf, lepas tu dia terhenti, dia balik, dia teringat dia tak mandi janabah lagi. Okey, jadi dia mandi, lepas tu dia datang. Cuma agak tertarik dalam bab itu, ya, yang mana Rasulullah pun lupa, ya, lupa dan diingatkan. Lepas tu yang kedua, bila dia masuk ke dalam bilik air tu, kita menyaksikan dia keluar agak berapa lama jarak tu, kejap je, berbanding dengan masyarakat kita mandi wajib 1 jam dalam bilik air. Sedangkan bila kita menyaksikan perbuatan Rasulullah, mandi wajib kalau ikut secara kita sekarang ni, kejap je 5 minit dah habis selesai dah, 5 ke 10 minit. Tapi tak, bagi masyarakat kita telah berhadapan dengan was-wasnya, apanya, pasal melalui pengalaman saya ialah budak-budak baru nak faham agama kan, ya, tapi budak-budak pun dah 17-18, ya. Mandi, saya orang Perak, duduk dekat Sungai Perak, bertemu dengan kawan yang mana dia penuh dengan was-was, mandi wajib di dalam Sungai Perak 1 jam. Dalam Sungai Perak 1 jam. La ilaha illallah, saya kata, Sungai Perak tu habis dah kan. Maksudnya celum je dah selesai dah. Senang je, tapi 1 jam. Ya, orang pergi, ustaz pergi nasihat dia. Kan, kita pun nasihat. Alhamdulillah. Tapi bila nasihat ni, bila dia belajar Quran Sunnah, jadi senang. Jadi terus semua hilang was-was. Okey, jadi menunjukkan kaedahnya mandi wajib sebenarnya yang paling penting ialah meratakan air tu dia pada tubuh badan. Selesai. Okey. Naam. Kalau orang yang dalam nifas, okey, macam habis, macam orang dalam haid, dia juga mandi semai. Ya, tak menjadi masalah. Ya, tak menjadi masalah. Di dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawadda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah bersama salah seorang kamu dengan isterinya, kemudian ia akan berbuat lagi, maka hendaklah dia mengambil wuduk lebih dahulu. Ya. Jadi dalam bab ini istihbab ataupun disunatkan jika kita nak mengulangi dengan cara mengambil wuduk sekali lagi. Dan kita menyaksikan hadis ini adalah hadis berbentuk lafaz qala Rasulullah. Tadi berbentuk dikhabarkan, ya, melalui perbuatan sahabat menceritakan apa yang Rasulullah lakukan, dan di sini Rasulullah, ya, berkata. Okey. An Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin. Dari Anas katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isteri-isterinya dengan sekali mandi. Ini berkaitan dengan mandi janabah berapa kali. Ya, jika dia bersama-sama isteri-isterinya. Dan kita tahu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dalam satu hari sekali itu, dalam satu malam dia boleh bersama semua dengan isterinya, tetapi dia mandi hanya sekali sahaja. An Anas ibn Malik qala ja'at Ummu Sulaim wa hiya jaddatu Ishaq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu wa Aisyatun 'indahu ya Rasulullah al-mar'atu tara ma yara ar-rajulu fil manami fatara min nafsiha ma yara ar-rajulu min nafsihi faqalat Aisyah ya Ummu Sulaim fadahatin nisa taribat yaminuk faqala li Aisyata bal anti fataribat yaminuki na'am faltaghtasil ya Ummu Sulaim idza ra'at zaka. Okey. Dari Anas bin Malik katanya bertanya Ummu Sulaim kepada Nabi SAW, sedangkan Aisyah berada dekatnya. Ya, kalau tidak salah Ummu Sulaim di antara ialah mak kepada sahabat Nabi yang bernama Anas itu sendiri, Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim datang kepada Nabi sedangkan Aisyah berada dekatnya. Ya, Aisyah sentiasa duduk dekat Rasulullah kalau Rasulullah di dalam rumahnya. Kemudian katanya, yakni Ummu Sulaim berkata, kaum wanita itu bermimpi seperti orang-orang lelaki juga bermimpi. Setelah ia bangun, dilihat dari dirinya apa-apa yang bisa dilihat oleh orang lelaki darinya. Berkata Aisyah, ya Ummu Sulaim, engkau buka rahsia perempuan? Okey, cuma dalam bab ini dia kata celaka engkau. Kalimah ni disebabkan terjemahan Indonesia. Ya, jadi tak sedap pula kita. Kita bukan bahasa yang begini. Jadi jangan kata Aisyah. Dengar Aisyah, ya. Kalau orang Syiah, tengok Aisyah, bahasa dia tak jaga betul. Kan? Dan sebenarnya telah ditafsirkan dengan cara yang tak berapa tepat. Okey, macam orang Indonesia mungkin celaka tu masih lagi beradab. Tak tahulah. Kan? Ataupun kalau kita mengatakan apa ya nak bagi bahasa yang sedap? Apalah kamu Aisyah? Lebih kurang macam itulah. Tak, apalah kamu Ummu Sulaim? Kamu bahasa Arab apa? Taribat yaminuk. Ya. Dia tapi bukan kalimah celaka. Ya, tak sedap pasal dia akhirnya Rasulullah berkata kepada Aisyah, bahkan anda yang celaka. Terjemahan dia tak kena. Ya, tak kalah Rasulullah cakap celaka. Kan? Okey. Jadi bahkan kamu yang apa ya kita nak sebut dalam bahasa Melayu kita? Maka berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan pertanyaan Ummu Sulaim tadi, katanya, ya, hendaklah wanita yang bermimpi itu mandi apabila dia lihat air mani. Okey, agak persoalan ni agak macam mana kita nak terang ya? Kita terang insya-Allah. Mungkin ada perasaan malu sedikit tapi kita akan terangkan. Di mana dalam bab ini satu hari Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Kenapa? Nabi adalah sumber rujukan para sahabat. Dulu alhamdulillah ya senang, masalah terus jumpa Rasulullah. Masalah semua jumpa Rasulullah, selesai masalah. Tetapi sekarang jumpa siapa? Jumpa berbagai-bagai. Itu yang jadi berbagai-bagai jawapan. Kena pula yang jenis malas nak berjalan, pap, tekan je Swiss, tekan TV, tengoklah kat situ. Situlah jawapannya. Tanyalah ustaz, ustaz pun jawab, ya. Tanyalah ustazah, ustazah pilihan jawab. Akhirnya kita pun
Sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini, jadi tak tahu. Jadi oleh kerana itu, manhaj menuntut ilmu tu kena betul. Manhaj menuntut ilmu bukan di TV. Ya, lain. Kalau kita di sini dikatakan talaki, cuma talaki kita tidak sempurna. Kerana apa? Talaki kita tak ada kitab. Ya, kitab bertalaki ni lain. Dan pertanyaan boleh ditanya secara direct. Ya, penting. Okey. Jadi di dalam bab ini, apabila Ummu Sulaim datang bertanya kepada Rasulullah SAW satu perkara yang mana ianya adalah rahsia di kalangan wanita-wanita. Tetapi bila kita menyaksikan wanita-wanita Ansar ni, ya, Ummu Sulaim di kalangan wanita Ansar, mereka tak malu bertanya. Ada satu perkara, kalau tidak salah dalam hadis ini juga, dia mengatakan, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Baru dia buka cerita persoalan tu. Soalan yang rasa aib, malu bagi perempuan, tapi dia lapikkan permulaan mukadimahnya, sesungguhnya Allah tak malu kepada kebenaran. Ya Rasulullah, aku nak bertanya. Masya Allah. Pandai mereka menggunakan cara yang betul dalam minta penjelasan Rasulullah dalam satu perkara yang merupakan rahsia kaum wanita. Okey. Jadi dalam bab ini, dia bertanya, kaum wanita bermimpi seperti orang lelaki bermimpi. Okey, bukan mimpi biasa ni, tetapi maksud di sini, maaf kata, kita nak menceritakan yang dikatakan mimpi yang ihtilam, seorang lelaki yang bermimpi yang sampai terkeluar mani. Okey, kita sebutkan begitu. Yang mana dia ada hukum hakam dia. Jadi kalau perempuan tu bermimpi begitu, ya, bagaimana hukumnya? Di sana ada beberapa hukum berkaitan dengan bermimpi cara yang begitu. Jika dia bermimpi, okey, maaf ya kita sebut, jika dia bermimpi dan bila dia bangun mimpi dia nampak ada kesan mani pada pakaian dia, maka hukumnya wajib mandi. Kalau dia bermimpi tidak ada kesan, bangun tu tak ada kesan pada pakaiannya, maka tak wajib mandi. Okey, itu secara kasar hukum dia. Kalau dia tak mimpi tapi dia bangun, maaf kata, ada kesan mani, wajib mandi. Okey. Kalau tak mimpi tak ada kesan, itu biasalah. Okey. Jadi hukum dia begitu. Kalau dia bermimpi, bangun ada kesan, maka wajib mandi. Kalau dia bermimpi tapi bangun tak ada kesan, tak wajib mandi. Kalau dia tak bermimpi tapi bangun ada kesan, wajib mandi. Okey? Selesai. Cuma dalam bab ini menunjukkan sifat pemalunya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lalu dia mengatakan, ya Ummu Sulaim, awaklah hang cerita kat Rasulullah. Kenapa cerita benda ni? Ya, kamu membuka rahsia perempuan. Lalu Rasulullah kata, ya Aisyah, kamu ni, ya, biarkan dia bertanya. Maka Rasulullah menjawab, Ummu Sulaim tadi, sebagai jawapan Ummu Sulaim tadi, katanya, ya, hendaklah wanita yang bermimpi itu mandi. Okay, apabila dilihat kesan air mani, ya, di situ menunjukkan bila dilihat kesan air mani. Okey. Jadi hukum hakam itu keluar dalam bab yang berkaitan dengan mimpi wanita. Hadis yang berikutnya, Masya Allah, hadis panjang. An Thawbani maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddathahu qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun min ahbaril yahud faqala assalamu alayka ya Muhammad fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha faqala lima tadfa'uni faqultu ala taqulu ya Rasulullah فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات
faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi zulumat atau hum fi zulmati dunal jisr. Qala faman awwalun nasi ijazata? Qala fuqara al-muhajirin. Qala al-yahudiyyu fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah? Qala ziyadatu kabidin nun. Qala fama ghidha'uhum ala ithriha? Qala yunhari lahum atau yunhiru lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Qala fama syarabuhum alaihi? Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Qala sadaqta. Qala waji'tu as'aluka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ard illa nabiyyun aw rajulun aw rajulani. Qala yanfa'uka in hadastuka? Qala asma'u bi udhunayya. Qala ji'tu as'aluka 'anil walad. Qala ma'ur rajul abyadu wa ma'ul mar'ati asfaru fa idza ijtama'a fa'ala maniyun ar-rajuli maniyul mar'ati adhkara bi idznillah wa idza ala maniyul mar'ati maniyul ar-rajuli anatha bi idznillah. Qala al-yahudiyyu laqad sadaqta wa innaka lanabiyyun summa insarafa fa dhahaba fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alani hadha 'anil ladzi sa'alani anhu wa ma li 'ilmun bi syai'in minhu hatta atani Allahu bihi. Dari Sauban sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, ya, Sauban dari hamba yang dimerdekakan ataupun hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sekali peristiwa aku berdiri dengan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang mana aku berdiri dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi lalu memberi salam kepada baginda dengan katanya, "Assalamu alayka hai Muhammad." Kata Sauban, pendeta itu kutolak dengan keras hingga hampir jatuh. Ya, sebab apa? Lalu ia berkata, "Mengapa kamu tolak aku?" Lalu aku berkata, "Apakah keberatanmu untuk memanggilnya dengan hai Rasulullah?" Ya, kenapa tu panggil Assalamualaikum ya Rasulullah? Panggil Assalamualaikum ya Muhammad. Panggil dengan nama, kan? Jadi kita melihat dalam bab ini para sahabat bila memanggil Rasulullah dengan beradab. Okey? Kemudian Yahudi mengatakan, aku hanya memanggil dengan nama yang bisa disebut oleh keluarganya. Ya, keluarganya panggil apa? Muhammad. Jadi aku panggil atas nama Muhammad. Ya, baik. Maka berkata Rasulullah, sesungguhnya namaku Muhammad, itulah nama yang diletakkan oleh keluargaku. Lalu Yahudi berkata, aku datang menanya kamu. Jawab Rasulullah, adakah berguna sesuatu kepadamu jika ku terangkan? Jadi Yahudi ni datang nak bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, adakah pertanyaan kamu itu akan memanfaatkan kamu? Kerana apa? Setengah orang nak bertanya, bukan nak bertanya nakkan jawapan, tapi bertanya nak saja nak tanya, duk mengada nak bertanya, nak laga-laga, ataupun saja nak beratkan kita, dia bertanya. Jadi pertanyaan itu Rasulullah tak suka. Ya, jadi kita kalau pelajar, kalau nak bertanya menuntut ilmu tak apa. Jangan tanya, ustaz tu kata begitu pula. Itu tandanya nak laga kat ustaz. Jadi pertanyaan nak laga kat ustaz tak boleh dilayan. Okey, jadi kaedah dia bertanya untuk dapat pengetahuan. Penting sangat. Ya, baik. Saya datang untuk menanyakan tuan. Jawab Rasulullah, ya, adakah ia berguna sesuatu kepadamu jika ku terangkan? Jawab Yahudi, aku dengar dengan telingaku. Okey, maksudnya aku akan dengar dan aku akan pastikan ianya betul. Berarti aku akan manfaatkan apa yang kamu tanya. Maksudnya begitu. Baik. Kalau begitu, Rasulullah waktu itu Rasulullah tengah memegang satu kayu dan menggaris-garis atas tanah, ya, lalu dia berkata, okey, tanyalah. Berkata Yahudi, di manakah berada manusia pada hari pergantian bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain? Maksudnya kiamat, berlaku kiamat
bumi kita ni digantikan dengan bumi yang lain, langit kita ni digantikan dengan langit yang lain. Di mana manusia waktu itu? Okey. Jadi dalam bab perjalanan hari akhirat kita tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, mereka itu berada pada satu tempat yang gelap dekat dengan titian. Okey. Tempat yang gelap dekat dengan titian. Ini dikaitkan dengan kalau kita ada poster tu, ya, yang dikatakan tempat perhentian sebelum kita meniti titian sirat. Tempat perhentian itu gelap. Dalil kegelapan itu melalui hadis yang sahih dan diterangkan dalam Al-Quran pada dua tempat menceritakan kita memerlukan cahaya. Yang pertama, di dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke 12 dan 13. Okey. Kemudian surah Al-Hadid, surah yang ke 57. Okey. Ayat yang ke 11, 12 dan 13. Kemudian surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-8, yang menceritakan ada cahaya di sana. Okey. Di situ tempat perhentian dua golongan yang besar, golongan munafik dan juga golongan Islam, mukmin. Dan golongan munafik mendapat kegelapan, golongan Muslim mendapat cahaya yang terang benderang mengikut amalan mereka. Okey. Selesai. Jadi Rasulullah SAW menjawab, mereka itu berada pada satu tempat yang gelap dekat dengan titian. Kemudian tanya lagi Yahudi itu, siapakah orang yang pertama yang bakal menyeberangi titian sirat itu? Jawab Rasulullah SAW, fakir miskin dari kaum muhajirin. Masya Allah, kita dah tahu dalam bab ini, golongan yang pertama akan menyeberangi titian sirat adalah golongan fakir miskin di kalangan orang muhajirin. Mereka tak ada apa harta nak dihisap. Itu puncanya. Amalan mereka besar, lepas tu harta mereka sedikit. Apa nak dihisap? Ada periuk sebiji, ya, ada baju 2-3 helai, hisaplah. Itu je lah, simple je. Subhanallah, ya. Kita banyak tu, belum lagi baju tu tiap-tiap hari satu lai 365 hari, kan? Itu belum periuk, itu belum dog gift yang dibagi waktu kahwin-kahwin tu, nak hias-hias cantik-cantik, kan? Semua kena soal nanti. Aduh, pening kepala kita. Okey. Baik. Kemudian dalam siri kita melihat orang-orang yang mendahului menuju titian sirat ni, selain daripada fuqara al-muhajirin yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surah Zumar, kita akan masuk syurga secara berjemaah, rombongan besar-besar tu, di antaranya orang yang terlepas daripada hisab, 70,000 yang terlepas daripada hisab tu. Kenapa? Bila terlepas hisab tu, Masya Allah, dia dapat potong tu, masuk syurga dengan cepat. Mudah-mudahan kita semua dapat, insya-Allah. Amin. Tak dengar amin, ustaz seorang yang dapat amin. Okey, baik. Kemudian kita tengok, dia kata di sini, bertanya pula Yahudi itu, apakah santapan mereka yang pertama dalam syurga? Okey. Jawab Nabi, bahagian yang tersedap dari hati ikan nun, ikan paus. Ya, okey, ini agak menarik dalam bab ni. Dan apakah makanan mereka sesudah itu? Beliau menjawab, sapi jantan yang disembelih, yang digembalakan di pinggir syurga. Okey, kita mula letak gembala pinggir syurga, kita mula ingat lembu macam lembu kita ni. Okey. Tetapi agak menarik di sini, hadis ini dia akan mengeluarkan satu cerita kisah Israiliyat
yang dianuti oleh masyarakat-masyarakat kita, terutamanya terdapat dalam kitab-kitab kuning, kitab pondok, yang ianya merupakan kefahaman yang menjadi i'tiqad masyarakat kita. Ya, maaf saya ceritakan, sewaktu saya mula-mula nak memahami Islam dalam lingkungan umur 18-19 tahun tu, saya mengikut satu gerakan, kumpulan tariqat. Ya, saya pergi dari Setiawan tu, saya pergi ke KL, ke Kajang, dan saya mengambil tarikat Nasyabandi waktu tu. Ya, ustaz pun pernah masuk tarikat kan. Ya, tapi alhamdulillah Allah bagi petunjuk kan. Saya pergi 2-3 orang, 3 orang, seorang tu agak cacat sikit, lepas tu seorang tu accountant, dan saya pergi. Lepas tu kita pergi ke tarikat Nasyabandi yang ada di Kajang. Kemudian pertama sekali syarat-syarat nak berjumpa dengan tok guru, nak ambil tarikat tu, kita kena mandi. Jadi dia bawa tempat macam telaga tu, saya pun mandi dengan niat 3 air. Pertama air Zam-Zam. Waktu tu Zam-Zam susah, sekarang senang, ambil je kat sini. Yang kedua, air telaga Kausar. Masya Allah, saya dah mandi air telaga Kausar ya, tuan-tuan perempuan belum lagi. Ya, bawa mandi air bunga je kan. Yang ketiga saya tak ingat air apa, ya. Air apa tak ingat. Ya, tapi berkaitan dengan air-air yang hebat juga. Jadi dah mandi tu, habis mandi, lepas tu saya dibagikan taklimat, ya. Nanti kamu akan berjumpa dengan tok guru, maka kamu akan bersalam dengan tok guru, salam tu cium tangan, dan jalan tu habis salam berundur. Tak boleh kamu pusing bagi punggung, biadab nama dia. Jadi salam berundur, kita pun ikutlah, okey. Ya. Lepas tu tak apa. Jadi lepas tu dia bawa kita melawat ke bilik-bilik, yang di antara bilik-bilik tu, di sana saya ternampak, ya, alhamdulillah maklumat tu ada sikit. Di mana bilik tersebut, satu bilik tu dia tunjukkan, dia tunjukkan lautan. Di sana ada, okey, sorry lah tak pandai melukis, ikan paus. Di atas ikan paus, Allah, saya maaf lah, memang tak kerti melukis. Ya, okey. Tak pandai lah, letak je lah kaki dia macam tu. Okey, okey, nanti kejap. Okey, ni ekor dia. Lepas tu ada kepala lembu ni, kalau tak salah saya, kepala lembu ni ada 7 tanduk. Tanduk sini, tanduk sini, tanduk sini, tanduk. Dia jadi 7. Dan salah satu tanduk tu ada bumi. Bumi di atas kepala tanduk lembu. Okey. Dan lembu berada di atas ikan nun. Ni ikan paus ni. Dan ini lautan ni, kat mana lautan ni? Okey, lautan ni sabit dalam hadis, ya, selepas 7 petala langit, kita tahu selepas apa ni, yang mana dalam hadis mengatakan selepas apa ya? Dah tak ingat dah nak sebut. Okey. Sidratul Muntaha apa semua tu, ada 7 ada lapisan lautan sebelum sampai Arasy Ar-Rahman. Ya, lapisan lautan. Jadi ini lapisan dikata lautan. Hadis sahih lautan ni. Tapi masalahnya ikan paus ni, yang dikatakan ikan nun ni dan lembu ni, tak ada dalam hadis, melainkan kita menyaksikan hadis tu. Okey? Rasulullah kata kabid ikan nun, ikan paus, hati ikan paus. Lalu mereka mengatakan ikan paus yang memikul bumi. Okey. Dan lembu ni berada di atas ikan paus. Dan lembu ni pada tanduknya ada bumi. Kepercayaan ini ada unsur kepercayaan Hindu. Pasal gempa bumi disebabkan lembu bila lalat enggap kan, terus jadi gempa bumi. Tak pusing. Dah fahaman dia macam tu. Okey. Jadi bila kita melihat
Dan bila saya menyaksikan hadis ini mengisyaratkan lembu, seolah-olah lembu inilah juga yang dikatakan lembu menjadi lembu ahli syurga. Okey, ini adalah satu pendapat fahaman Israiliyat ataupun fahaman yang tak betul, akidah yang salah. Masalah dia menjadi i'tiqad fahaman ni. Okey. Okey. Jadi siapa yang baca hadis ni, ingat hati ikan nun tu wallahu alam bukan dimaksudkan dalam bentuk yang begini. Okey. Saya pergi masuk bilik tu, ini gambar ni. Saya nampak. Ya, masih lagi nampak dalam mata saya, cuma tang kepala tu adakah tanduk tu 7 atau kepala tu 7. Tu je confuse. Lepas tu saya masuk lagi satu bilik, ya, di bilik tu dia buat Kaabah. Lepas tu dia bawa ke atas, di sana dikatakan Baitul Ma'mur. Kan? Atas lagi Arash. Boleh pula dia letak Arash ada pula kan? Tu yang kita pun confuse. Lepas tu masuk satu bilik lagi, tu dia tengok kelambu. Maksudnya buka kelambu, adalah orang yang tengah berzikir tu, yang dikatakan suluk. Ya, rambut dia dah panjang macam ni dah. Kan? Okey, baik. Jadi alhamdulillah Allah bagi petunjuk, kita pun selesailah. Ya. Tak mengikut dia. Saya pun ikut dia pergi ambil zikir, ambil tarikat. Tok guru tu dah tua. Ya. Muhammad Fadil Kamaruddin, iya, umur kan. Aku serahkan kamu tarikat Nasyabandi ni berzikir kan. Begini. Okey, saya terima. Pertama kali berlatih waktu nak akad nikah, macam akad nikah kan. Ya, okey. Saya terima. Okey. Kawan saya pun ambil, ya, 2 orang. Waktu tu datang, dalam orang lain pun datang juga, tapi kami berdua ambil. Okey, selesai pun berundur kan. Berundurlah. Duduk balik. Itu yang kita cerita, dah saya cerita tentang bagaimana berzikir tu kan. Ya, jadi akhirnya, tapi alhamdulillah saya tak ikut. Last sebelum balik tu dia kata, kamu berzikir la ilaha illallah, pegang tasbih pun macam ni. Ada tasbih kot. Ustaz bawa tasbih. Pasal ada orang bagi tasbih pula. Ya Allah, ni bagi kita ambil. Apa dia? Saya rasa ada. Saya tengok tu ada signboard dia. Ada tasbih orang bagi pula dah. Bagus juga. Saya tak, dia tahu Ustaz Fadil nak guna untuk cerita, bukan untuk berzikir. Okey. Kalau sedap pun ya. Okey, dia pegang tasbih, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak. Dia pegang macam tu. Ni pasal tasbih ni ikat tak betul tu, dia panjang susah sikit. Lepas tu dia berat ni, dia tak mau naik pula kan. Dia asalnya kita buat tu begini. Ni dia tak berapa nak. Okey, kita ikatkan lagi. Okey. Jadi kalau orang tu berzikir, hendaklah dia berzikir. Masih lagi tak? Okey. Tak apalah. Dia tak semestinya berzikir dengan pegang macam tu. Jadi dia kena berzikir, dia pusing macam tu. Pasal apa? Berzikir dia banyak. 1000 kali. Kalau macam ni 1000 kali, letih lah kita. Jadi 1000 kali tu kena pusing. Pusing. Tasbih tak berkualiti. Okey. Macam tu. Jadi kalau kita dah biasa, kadang-kadang dia kata menunjukkan orang tu dah terlampau biasa, dah asyik dalam zikir tu, bila dia duduk tangan dia akan jadi macam tu. Kononnya tinggilah makam tu kan? Okey, baik. Sambung lagi sikit. Disembelihkan sapi jantan yang digembalakan di pinggir syurga. Dan apakah minuman mereka? Kata baginda, air sungai yang dinamakan salsabila. Yang disebutkan dalam Al-Quran, air salsabila. Berkata Yahudi, benar katamu ya Muhammad. Masya Allah, dibenarkan. Berkata pula Yahudi, saya datang kepada Tuhan akan menanyakan sesuatu yang tentu takkan dapat menjawabnya kecuali seorang Nabi atau seorang 2 orang yang istimewa, iaitu tentang proses perkembangan janin. Jawab Rasulullah, akan berguna sesuatu kepadamu jika aku jawab? Lalu dia mengatakan, ya, seperti mana tadi, bahawa aku akan mendengar dan aku akan menafaatkannya. Kata Rasulullah. Okey. Jawab Yahudi itu, okey, kata Rasulullah tentang janin tadi, mani lelaki putih dan mani perempuan kuning. Perbezaan dia.
Kalau bersatu dua mani itu, sedangkan mani lelaki lebih banyak, nescaya lahirlah bayi lelaki dengan izin Allah. Dan apabila mani perempuan lebih banyak dari mani lelaki, akan lahirlah bayi perempuan dengan izin Allah. Jadi itu di antara cara penerangan Rasulullah tentang bagaimana terjadi bentuk rupa seorang kanak-kanak tu kepada lelaki dan perempuan. Banyak jin mak dia ke jin bapa dia, begitu. Ya, jadi akhirnya berkata Yahudi, benar anda dan sebenarnya anda seorang nabi. Subhanallah. Dengar, Yahudi ni akhirnya mengiktiraf, betul, kamu adalah nabi. Kenapa? Kerana tak ada orang boleh menjawabnya melainkan nabi sahaja, disebabkan wahyu itu datang. Setelah Yahudi itu pergi, Nabi berkata kepada Sauban, sesungguhnya telah ditanya orang itu kepadaku, ditanya orang aku seperti tanya Yahudi itu, sedangkan aku belum mengetahuinya. Kemudian Tuhan memberi petunjuk kepadaku. Maksudnya dia tak tahu apa-apa, tapi akhirnya waktu dia tanya, terus Allah bagi wahyu, jawab begini. Ya, jadi ini di antara yang berkaitan dengan kisah seorang lelaki Yahudi ataupun padri ataupun rahib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persoalan yang besar. Tapi kita pun tertanya-tanya dalam bab ini, kenapa dikaitkan dalam bab haid, kan? Ya, cuma nak menceritakan persoalan ini yang berkaitan dengan masalah-masalah wanita, ya, adalah satu masalah hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Ya, kenapa wanita haid, laki tak ada haid, kan? Kenapa lelaki ada halkum, perempuan tak ada halkum? Mulalah cerita kartun datang, Nabi Adam makan buah khuldi tersangkut kat sini, maka keluarlah halkum. Nauzubillah. Jadi kita berdiri dengan dalil. Jadi dalam bab ini hadis jelas kepada kita bahawa semuanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okey. Ada apa soalan? Kita berhenti kat sini. Naam. Okey. Maksudnya nak tahu cara janabah. Okey, ini di antara perkara yang amat penting. Sebenarnya benda ni akan berlaku lepas hadis ni. Hadis ke 195, ya, dia menceritakan cara mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila cara mandi wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi perempuan dan lelaki sama je hukumnya, cara dia. Ya. Jadi insya-Allah nanti Ustaz Adli akan terangkan. Okay. Ramai masyarakat kita tak tahu cara mandi wajib Rasulullah. Ya, kita nak sempurnalah, tapi secara umum ialah meratakan air pada tubuh badan kita semua sekali dengan niat, kan. Tetapi secara Rasulullah tu lebih aula. Dan ia juga semua bentuk mandi, bila Rasulullah kata bila dikaitkan mandi janabah, mandi Jumaat, mandi mayat, sifatnya sama. Ya, sifatnya sama. Okay, nanti insya-Allah, ya, Ustaz Adli akan ajar bab ni. Hanya 195 je, nombor 195. Wallahu a'lam bissawab. Tadi hadis 189. Sekejap ni. Hadis 194. Nombor Ustaz jam. Ini 188 betul? 194. Tak, kita baca hadis tadi, kita tak bagi tahu hadis ni. Kita terus baca an Anas, kan. Sebenarnya kita melepasi 190, 191, 192, 193. 188 sampai 193. Sampai 194. Baik. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta